Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam rancangan 5 minit je. Perbincangan 5 minit hari ini tentang satu perasaan kalau kita masukkan dalam hati kita, insya-Allah ibadah kita akan jadi lebih berkualiti dan bermakna. Ya, dalam ibadah dia akan lebih lazat sekiranya kita memasukkan elemen-elemen perasaan. Perasaan itulah yang menjadikan ibadah kita lebih bermakna, berkualiti dan kita dapat merasakan kelazatan pada ibadah tersebut. Salah satu elemen yang boleh kita masukkan ketika kita beribadah, satu perasaan yang disebut sebagai perasaan haibah. Apa dia? Iaitu kita merasakan kehebatan, kebesaran, keagungan, kehaibahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan haibah ini iaitu satu perasaan di mana kita merasakan Allah itu maha hebat, maha besar. Ya, kalau ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, apabila sampai ke Sidratil Muntaha, Jibril berkata kepada baginda SAW, "Wahai Muhammad, taqaddam." Muhammad, pergi naik. Aku sampai sini je, aku tak boleh lepas dekat sini. Baginda SAW ketika itu melihat Jibril dan Nabi kata Jibril itu kalhintil bali. Jibril itu seperti satu kain buruk. Ini Jibril, satu makhluk yang ada 600 kepak yang satu saja sayapnya boleh menutup alam ini. Tetapi ketika hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan Jibril begitu hina sekali. Kerana apa? Kerana haibahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, malaikat-malaikat kita tahu ada yang Allah ciptakan sejak daripada awal penciptaannya dia rukuk sampai hari kiamat. Yang Allah cipta dia sujud sampai hari kiamat. Tahu tak apabila sampai hari kiamat Allah perintahkan malaikat ini untuk bangun, malaikat ini bangun lalu berkata, "Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik." Maha suci engkau wahai Allah, kami tidak menyembah engkau dengan sembahan yang sepatutnya. Allah, sedangkan dia telah rokok dan sujud sejak dari awal ciptaan dia boleh mengatakan sedemikian kerana haibahnya perasaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah yang boleh mungkin mendekatkan kita dengan makna ini. Ada satu kampung yang maknanya dikuasai oleh seorang raja yang disayangi rakyatnya. Setiap tahun rakyat akan memberikan, apabila sampai saja hari lahir raja, rakyat akan berpusu-pusu pergi ke istana untuk menghadiahkan hadiah kepada raja. Setiap tahun. Bayangkan nak bagi hadiah pada raja, orang akan bagi hadiah yang terbaik. Tetapi dalam kampung tersebut ada seorang petani yang kerjanya tanam sayur, kan? Kerjanya tanam sayur. Tetapi bila sampai hari jadi keputeraan dia raja, dia pun nak bagi hadiah. Orang lain pergi ke istana bawa hadiah mahal-mahal. Of course lah kan, nak bagi hadiah dekat raja. Tapi petani ni tak ada apa-apa. Dia cuma ada dia punya sayur dia. Ada dia punya bawang, kobis, mungkin petai. Itu saja yang dia ada. Tapi dia pun nak bagi hadiah pada raja. Lalu dia bawa barang-barang sayur letak dalam bakul, susun elok-elok. Pergilah dia ke istana. Sampai dekat istana, pengawal pun tanya, kau nak buat apa dekat sini? Kata dia, aku nak jumpa raja, nak bagi hadiah. Lalu diperkenankan, sebab raja ni raja yang baik, diperkenankan untuk dia menghadap. Lalu dia pun persembahkan hadiah itu kepada sang raja. Tuan-tuan, yang sembah Allah bukan kita je. Yang sembah Allah para malaikat dia ni. Yang sembah Allah para anbiya, para nabi. Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Yang sembah Allah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, para sahabat, Umar dan yang sembah Allah para ulama, para tabi'in, para orang-orang yang dekat, para wali. Tiba-tiba kita pun datang nak mempersembahkan ibadah kita, solat kita yang tak seberapa, kita pun nak bersesak-sesak dengan mereka yang bawa menghadapkan hadiah yang cukup cantik kepada Allah. Itulah perasaan haibah yang kalau kita boleh masukkan dalam hati kita tatkala kita ibadah, yakinlah ibadah kita akan ada kelainan, akan ada perbezaan, dan mudah-mudahan kita boleh mengecap kelazatan pada ibadah tersebut. Apa perasaan dia? Perasaan haibah terhadap Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita sifat ini dan perasaan ini dan supaya kita lebih dekat dengan dia. 5 minit je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.